Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Yasmin Hani dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022 di mana kita akan mengupas segala isu ataupun topik mengenai pengurusan wang dan juga pelaburan selama 30 minit. Setiap episod kita terbagi kepada 3 segmen, iaitu yang pertama Jom Sembang-Sembang, yang kedua Trivia Labur dan yang ketiga adalah Sembang Kongsi Inspirasi. Dan pada hari ini topik kita adalah urus wang, kelebihan pelaburan konsisten. Untuk episod pertama ini, bagaimana menguruskan gaji yang diterima untuk melabur dan membina tabungan? Apa jenis pelaburan yang sesuai dan bagaimana melabur tanpa rasa terbeban? Baiklah, bersama dengan saya pada episod pertama ini bersama dengan seorang Dr. Adam Zubir, perancang kewangan bertauliah. Baik doktor, soalan pertama saya, dengan kedudukan kewangan yang agak terhad, baik, kita perlu agihkan dengan perbelanjaan bulanan. Jadi macam mana cara yang paling mudah untuk kita melabur? Yang paling senang sekali. Okey. Terima kasih di atas soalan Tuan Hani. Dalam merancang kewangan ini, apabila kita cakap bila soal merancang kewangan, kita tak boleh nak lari daripada perbelanjaan. Terutamanya zaman sekarang ini dengan kenaikan harga barang yang mendadak sekarang ini. Mungkin ramai daripada kita dalam kalangan masyarakat kita yang susah untuk kita menyimpan, terutamanya zaman sekarang ini. Jadi nasihat saya sebenarnya teknik yang sangat-sangat berkesan untuk merancang ataupun menyimpan duit ini adalah apabila kita menyimpan terlebih dahulu sebelum kita berbelanja. Hakikatnya memang pada akhir bulan memang duit biasanya habis. Tak tahu di mana. Jadi teknik yang paling berkesan bagi saya, dapat saja duit gaji masuk sama ada pada 25 hari bulan ataupun pada setiap 1 hari bulan, kita terus agihkan siap-siap, simpan dulu belanja yang tinggal. Jadi kalau katalah gajinya sangat minima, sangat sikit, sangat terhad lah. Jadi macam mana dia nak letak tepi, sebab apa, gaji tu pun tak cukup untuk menampung perbelanjaan bulanan mereka tu. Macam mana tu doktor? Soalan sangat bagus. So kalau gaji memang sedikit, okey, gaji kita memang sedikit sebab biasanya kita disyorkan, saya pun biasanya akan memberi nasihat untuk menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada kita punya gaji. Misalnya kalau gaji kita gaji minima. Sekarang ini gaji minima RM1,500. Kalau 10% bermaksud RM150. Tetapi, siapa cakap kat kita yang kita kena simpan 10%? Sebenarnya, dalam menyimpan duit ini, bukannya jumlahnya itu yang penting. Tetapi, tabiat menyimpan itu yang penting. Ya, betul. Jadi, siapa cakap kita kena simpan RM150? Kita boleh menyimpan berapa yang kita mampu. Misalnya, kalau gaji kita RM1,500 setiap bulan, kita tentukan betul-betul. Lepas kita dah buat bajet, contohnya kita dah kira dah berapa yang kita perlukan untuk barang dapur, berapa yang kita guna untuk bayar sewa rumah, bayar bil elektrik, bil air dan sebagainya, kita mampu menyimpan RM50 setiap bulan. Itu lebih bagus daripada tidak menyimpan langsung. Okey, jadi bagaimana pelaburan secara konsisten ini boleh membantu mereka untuk bina tabung yang lebih banyak jumlahnya? Albert Einstein pun cakap di mana kuasa faedah compound. Kuasa faedah compound ini merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Apa yang saya maksudkan di sini adalah macam sama taraf dengan piramid Giza dan seangkatannya. Dengan Bermuda Triangle tu. Betul. Jadi, maksud beliau adalah bila kita simpan duit secara konsisten setiap bulan, misalnya, duit yang kita simpan setiap bulan kat tempat yang boleh memberi faedah, kadar faedah compound, itu akan lama-lama akan jadi besar. Seperti sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Saya bagi contoh, kalau kita simpan, kalau kita simpan RM30 minima setiap bulan, dan saya yakin ramai daripada anda yang sedang menonton mampu untuk simpan RM30 sebulan. Kalau kita jadikan habit simpan duit RM30 sebulan ke dalam tempat yang memberi kadar faedah, contohnya macam pelaburan ASB. Pelaburan ASB kita boleh mulakan serendah RM30 dan kita buat auto labur ataupun auto deduction menggunakan app MyASNB. RM30 itu kalau anda labur setiap bulan selama 5 tahun, selama 5 tahun, duit tersebut dengan kadar faedah 4% setahun sahaja. Minimum lah. Minimum kan.
memang ASB lebih tinggi daripada 4%, Betul. kita akan dapat hampir RM2,000 selepas 5 tahun. Ini kalau kita mulakan serendah RM30 sahaja. Ya. Di mana orang akan nampak, alah RM30 berapalah sangat. Ya, walaupun duit tu kalau kata kita labur, kalau dihilang pun kita tak perasan, kita tak sedar. Tapi lama-lama kita akan nampak faedah dia, betul? Betul. Baik. Kalau kata kita simpan dalam tabung pun setakat itu je lah yang meningkat dia. Tapi kalau ni dengan compounding dia, Betul. menarik jumlah dia di akhir tahun nanti. Menarik sangat. Baik dok, kalau kita melabur secara konsisten dengan kaedah pengkompaunan boleh bantu kita untuk membina tabungan. Betul? Tapi kalau dengan RM50 sahaja wang lebihan ni, di mana saya boleh melabur untuk menikmati kelebihan kuasa dunia, keajaiban ke dunia ke-8 ni? Dengan bermodalkan RM50 sebulan, ada beberapa tempat yang kita boleh simpan duit tu ataupun kita boleh laburkan duit tersebut. Antaranya kita boleh macam seperti apa yang saya cakap, menggunakan platform ataupun instrumen pelaburan ASB. Amanah Saham Bumiputera, kita boleh mulakan serendah RM30 kalau kita menggunakan auto labur daripada MyASNB. Dan kita pun boleh juga melaburkan duit tersebut ke dalam misalnya pasaran saham ataupun pasaran unit amanah yang lain. Okay? Tetapi di sini saya nak tekankan di sini adalah salah satu terutamanya bagi mereka yang tidak lagi mempunyai apa-apa simpanan, saya mencadangkan anda untuk berjinak-jinak terlebih dahulu. Okay? Berjinak-jinak terlebih dahulu dengan pelaburan yang selamat, yang berisiko rendah. Antara pelaburan yang berisiko rendah seperti pelaburan ASB ini. Pelaburan ASB ini saya tak nampak dia merupakan satu pelaburan sahaja tetapi adalah satu bentuk pelaburan hybrid. Hybrid di mana ia adalah satu gabungan antara satu tempat simpanan seumpama macam kita letak dalam bank dan juga satu tempat pelaburan di mana kita boleh gandakan lagi duit kita dan menggunakan kuasa faedah, compound faedah itu. Di mana sebab dalam pelaburan ASB ini, satu unit ASB yang kita beli bersamaan dengan RM1. Ia adalah berkadar tetap. Ringgit ke ringgit? Satu unit bersamaan RM1. Satu unit ke RM1. Bermakna kalau kita simpan duit dalam ASB, duit kita ini takkan turun. Kalau kita nak dibandingkan, kalau kita letak dekat dalam pasaran saham, di mana kadang-kadang kita takut nak melabur dalam pasaran saham sebab harga dia boleh naik dan turun macam ombak. Itu yang kita takut. Kadang-kadang kita letak RM10, RM10 kita boleh jadi RM5. Tetapi dalam pelaburan ASB ini kita letak RM10, ia akan kekal RM10 dan setiap tahun dapat pula dividen dan dividen itu pula kalau kita tak keluarkan, dia akan compound dan akan jadi macam seperti apa yang kita bincangkan tadi. Bila waktu terbaik untuk kita mulakan pelaburan? Waktu terbaik untuk mulakan pelaburan ni sebenarnya nak tahu rahsia? Ya. Okey, Hani nak tahu? Lahir. Sebenarnya masa yang terbaik untuk kita mulakan pelaburan adalah 10 tahun yang lepas. Sebenarnya. Ya. Tetapi memang dah tak boleh. Kita tak boleh nak patah balik masa. Betul. Masa kedua terbaik untuk kita mulakan pelaburan adalah sekarang ini. Jadi saya nak nasihatkan kepada anda semua penonton, yang menonton rancangan hari ini adalah tempat waktu terbaik untuk anda mulakan pelaburan adalah sekarang ini. Jadi maksudnya kalau anda ada anak-anak kecil, macam saya sendiri ada 2 orang anak kecil. Dan saya memang buka akaun simpanan mereka, akaun pelaburan mereka, terutamanya dalam ASB. Lahir-lahir terus dah ada ASB. 6 bulan aja dah ada ASB. Saya nak bagi perumpamaan. Bayangkan kalau kita ada anak kecil, kita mulakan simpanan misalnya RM100 setiap bulan untuk anak kita ini dan selepas 10 tahun, masa anak kita umur 10 tahun, RM100 setiap bulan itu dengan kadar faedah 4% sahaja, anak kita akan ada lebih kurang RM14,000 masa usia 10 tahun. Dan ini adalah jumlah yang sangat-sangat besar, terutamanya dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ini sebab kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, survey yang dibuat pada tahun 2015, dekat Malaysia ni kurang daripada ataupun 75%, to be exact 76% rakyat Malaysia tidak mempunyai RM1,000 dalam simpanan.
Allah. Ha. Jadi inilah masanya yang paling sesuai untuk anda mulakan melabur. Kalau di sini dah melabur, mulakan untuk anak. Bagikan ini sebagai satu hadiah ataupun penyelesaian masalah besar di masa hadapan nanti. InsyaAllah. Betul? Okey. Jadi terima kasih Dr. Adam. Kesimpulannya adalah perkongsian yang sangat menarik pada hari ini, kelebihan pelaburan konsisten dan kuasa pengkompaunan sebentar tadi. Saya harap semua penonton dekat rumah dapat mengambil ilmu ini dan aplikasikan ke dalam hidup anda dan juga hidup anak. Kita buat surprise untuk dia orang nanti kan, good surprise. Betul tak? Ingat, ini bukan sembang sebarang sembang, ini sembang-sembang ASMB untuk hidup kita senang. Sekarang kita bersama dengan Dr. Adam lagi dan kita ingin menjemput seorang lagi tetamu undangan kita pada hari ini. Encik Ahmad Farhan Muhammad Fazli yang merupakan seorang mahasiswa. Apa khabar? Khabar baik. Farhan dah lama melabur? Saya mula melabur pada tahun 2020. So pada tahun ni 2020 so dah masuk tahun kedua saya lah melabur. Siapa yang memperkenalkan ke pelaburan ni? Okey. Berkenaan siapa yang memperkenalkan kepada saya tentang pelaburan adalah rakan saya lah. Rakan sekolah menengah saya. Dia mula-mula dia mengajak saya masuk satu kelas pelaburan ni. Kemudian dia antara individu terawal lah yang mengajak saya untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pelaburan ni. Gitu. Jadi terus berminat, terus kekal sampai sekarang. Terus kekal sampai sekarang. Maknanya daripada sekolah menengah lah ni melabur? Tak, saya start melabur pada usia 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Saya mula mendalami ilmu kewangan ni sebenarnya pada semester awal di universiti lah. Masa zaman sekolah dulu kita perhabiskan duit je sebenarnya. Faham kita. Dia bila dah menginjak ke usia dewasa ni kita mula belajar sendirilah untuk kita menguruskan kewangan kita dengan lebih baik sebenarnya. Mula fikirlah. Sebenarnya bagus dan untung kita melabur dari usia awal. Dia usia 10 tahun dulu kan. Kalau kata dia 10 tahun akan datang tu dia macam dia senyum. Gitu je kan. Okey, sekarang ni Encik Farhan melabur secara konsisten? Alhamdulillah setakat hari ini saya melabur secara konsisten. Setiap bulan saya akan masukkan duit lah. Saya akan menyimpan dan juga melabur. Walaupun jumlah amount tu tak adalah berapa besar. Tapi sebenarnya macam yang kita sebutkan, yang Dr. Dan sebutkan sebentar tadi, tabiat melabur tu. Yang kita nak pupuk daripada dalam diri kita. Jadi sebenarnya. sekarang ni Farhan punya orang kata tabiat tu, adakah melabur setiap bulan ataupun setiap tahun? Saya melabur pada setiap bulan, menyimpan dan juga melabur. Cuma bila kita ada, saya suka sebutkan tentang menyimpan dulu baru melabur. Itu saya punya prinsip sebab kita kena faham konsep melabur ni dari seluruh perspektif. Sebab ada orang bila beranggapan bila dia melaburkan duit, dia kata macam pelaburan ini tak akan pernah rugi. Tetapi kita kena faham konsep risiko dalam pelaburan. Menyimpan tu maksud dia apa? Menyimpan dalam bank? Menyimpan dalam bank pertama, kemudian saya akan pilih instrumen pelaburan yang berisiko rendah seperti tabung haji dan juga ASB. Barulah melabur. Dah cukup duit baru pergi melabur. Tak, saya asingkan siap. So duit ni untuk menyimpan, duit ni untuk melabur. Tapi itu perlu dibuat pada setiap bulan secara konsisten. Baik, sekarang ni ada tak duit yang daripada hasil laboran ini, bukan leburan ya, laboran ini yang dapat digunakan untuk merealisasikan impian Farhan? Saya dapat hasil keuntungan ataupun hasil dividen daripada pelaburan dan simpanan saya yang saya buat itu. Saya ambil satu sijil latihan ataupun sijil latihan profesional, iaitu syariah eksekutif pada tahun yang saya ingat pada tahun 2021 pada bulan Mac. Iaitu saya nilai sijil tu untuk bayar, untuk dapatkan sijil dan kita attend dia punya apa semua training tu RM300. So itu adalah saya rasa itulah satu investment lah. Investment yang saya rasa macam berbaloi juga aku melabur ni sebab aku dapat something benda yang lebih benefit daripada ni. Dan insya-Allah pada bulan 7 ni saya akan ambil satu lagi sijil training. CJ Training Halal Eksekutif, menggunakan duit daripada hasil pelaburan yang saya buat. Ini ilmu pengkompaunan. Ilmu pengkompaunan. Okey, Dr. Adam, apakah kerugiannya sekiranya kita sering tangguh untuk melabur?
kita tahulah rugi semua. Tapi cuba kasih, pedihnya, tak nak tangguh lagi lah. Apakah implikasi kalau kita ni menangguh-nangguhkan ataupun procrastinate lah kan dalam pelaburan ni? Satu, yang pertama, kita tak ada kecemasan. Tabung kecemasan. Yang tu yang pertama. Bila kita tak membina tabiat menyimpan di usia muda, macam saya nak ucapkan tahniah lah kepada saudara Farhan untuk mulakan pada awal, pada usia yang muda ketika masih lagi belajar di universiti, sebab saya sering kali mengatakan bahawa simpanan ni umpama macam tabiat. Kalau kita tak mulakan daripada kecil, kita takkan biasa menyimpan. Misal ni kalau kita cakap, kita tak boleh nak menyimpan lagi sebab gaji kita sedikit. Ataupun kita tak boleh menyimpan sebab kita ni masih lagi belajar. Biasanya lah ramai orang yang cakap, saya belajar lagi, tak perlu menyimpan. Tahukah anda, apabila anda mula bekerja sebab anda tidak biasa menyimpan, bila dapat gaji pertama, mata jadi gelap. Kan? Tiba-tiba tak tahu macam mana nak menyimpan, kita pun belanjakan semua. Dan benda itu, tabiat buruk ini akan ikut kita. Walaupun gaji kita dah naik, mungkin daripada 1,500 naik ke 3,000, naik ke 5,000 maupun naik ke 10,000. Sebab saya pernah berpengalaman berjumpa dengan seorang yang mendapat gaji RM30,000 setiap bulan. Tetapi komitmen bulanan ni pun RM25,000. Maksudnya dia membina tabiat yang salah. Jadi kalau nak cakap implikasi kalau kita tak mulakan pelaburan di usia muda, yang pertama, kita tidak ada tabiat yang betul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita rugi. Sebab bila kita nak mulakan pelaburan ni, macam apa saudara Farhan cakap, kita kena belajar macam mana nak melabur dengan betul. Sebab ramai orang yang lambat mula melabur, apabila mereka mula nak melabur masa usia tua, mereka tak tahu macam mana nak melabur dan mereka lesap duit-duit simpanan mereka sebab mereka tak tahu apakah realiti dan apakah risiko tentang sesuatu pelaburan tersebut. Doktor mungkin boleh beri nasihat sebelum kita akhiri episod kita yang hari ini, Rancak Berborak ni. Mungkin ada tips yang lebih konsis, yang lebih padat dan padu kepada penonton kat rumah. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada penonton-penonton di rumah, iaitu dalam dunia pelaburan ataupun dalam kewangan ini, sebenarnya apa yang penting adalah tabiat tersebut, bukannya jumlah. Baiklah, sebelum kita berpisah di dalam episod pertama kita ni, buat pertama kalinya di Sembang-Sembang ASMB 2022, kita nak memberikan cenderahati kepada tetamu-tetamu undangan khas kita pada hari ini. Sebab kita sangat happy, sangat gembira bersama dengan you both, dan kita akan memberikan hadiah daripada karikatur kita, Soya. Okey, ini Dr. Adam. Terima kasih. Masya Allah. Farhan, saya suka colour nama dia tu, warna brown. Tak tahu kenapa warna coklat tu saya sukalah. Happy tak? Suka? First time Cantik. dapat. Ya ke? Pertama kali dapat gambar macam ni? Betul. Karikatur? First time. Buat pertama kali. Seronok. Baiklah, sekiranya anda semua ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang pengurusan wang dan juga laporan, pastikan anda bersama dengan kami pada minggu hadapan di dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022. Ingat, ini bukan sembang sebarang sembang, ini sembang-sembang ASMB untuk hidup kita senang.